Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita kumpul lagi, insya-Allah menyambung kelas pengajian kita. Ini berkenaan dengan ringkasan tafsir Ibn Katsir. Ini kita sampai ke akhir itu pada ayat yang ke-18 kita habiskan. Itu berkaitan dengan penjelasan tentang kesesatan ini ahli kitab. Apa yang mereka buat yang mereka tak betul daripada akidah, maka disebut oleh Allah Taala dalam perkara berkenaan. Antaranya macam mereka menyatakan mereka ni adalah orang yang terpilih si Allah Subhanahu Wa Taala. So dia kami ni anak Allah dan juga orang kesayangan Allah. Jadi Allah Taala suruh kita hujah balik pada mereka, kan? Kenapa Allah Taala mengazab kalian dengan sebab apa dengan sebab ayat 7-18 kita ambil, kan? Kenapa Allah Taala mengazab kalian ya? Dengan sebab dosa kalian. Kalau Allah Taala sayang macam anak, kenapa nak buat sedemikian? Sedangkan kalau Allah Taala sayang, Allah Taala akan tidak akan hukum kamu. Sebab balik pada asal dia ada hadis Nabi SAW yang kita baca itu, yang mana yang sebelum kita bincangkan, itu hadis yang berkenaan dengan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan. Sekejap saya share. Ini last kita bincang itu. Okey. Yang itu last sekali kita ambil, dia kata ni lah Dia kata Allah Ta'ala kata kul falima yu'adzibkum bidzunubikum. Ini yang dikatakan ni bagus, dia kata kerana ada Musnad Ahmad datang riwayat daripada Anas bin Malik, beliau berkata telah melintas Nabi SAW pada sekumpulan kalangan sahabat baginda dan ada seorang budak di tengah jalan. Lalu apabila lihat dia oleh ibunya, kan akan ramai, dia bimbang ke atas anaknya. Ini adalah peperangan ni. Budak tu dilihat oleh ibu dia, tengok orang ramai datang, betul anak dia kat situ, dia bimbang anak dia kena benda tak elok dan dia pijak. Lalu dia bergegas, kan, dan datang kepada anak dia dan dia kata anakku dan anakku, kan. Dan dia berlari dan juga ambil anak dia. Lepas tu katalah orang ramai berkenaan, kan, tidak adalah wanita ini akan mencampakkan anaknya ke dalam api, kata orang ramai. Maka Rasulullah SAW kan merendahkan dan kata tenangkan mereka dan kata tidak, demi Allah dan Allah tak akan mencampakkan orang kesayangan dalam api. Ini bersendian riwayatnya. Tapi lah pada ujung tu Allah kata suruh istihad pada Bani Israel, bahkan kalian adalah manusia seumpama daripada kalangan makhluk Allah Taala ciptakan. Allah Taala ampun siapa dia nak dan dia adab siapa dia nak. Dan Allah lah seluruh langit dan juga bumi, dan di antara apa keduanya dan kepadanya tempat kembali. Okey. Baik. 19 saya rasa macam ni sikit. Saya mungkin ulang balik kot ayat ni. Baik. Firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum ala fatratin minar rusul an taqulu ma ja'ana min bashirin wa nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia kata yaqulu ta'ala, firman Allah Ta'ala mukhatiban ahlul kitab minal yahudi wan nasara, mengucapkan kata-kata kepada ahli kitab dengan Yahudi dan Nasrani. Bi annahu qad arsala ilaihim rasulahu Muhammadan khataman nabiyyin. Dia telah utus kepada mereka utusannya, Muhammad, penutup sekalian nabi. Yang Muhammad ni
alladzi la nabiyya ba'dahu wala rasul. Yang tiada nabi sesudahnya dan tiada rasul. Bal huwa muaqibu li ayamihim. Bahkan dia adalah penutup atau pengakhir penamat bagi kesemua mereka. Ya. Walidha ini qala Allah Ta'ala nyatakan ala fatratin minar rusul, di atas satu tempoh putus. Fatrah ni kita namakan kalimah fatrah ni satu tempoh, satu jangka masa, satu jangka waktu. Tapi di dalam Quran Karim digunakan istilah ni kadang-kadang untuk menerangkan waktu putus antara rasul. Di antara rasul dengan rasul berikutnya, zaman kosong tu panggil fatrah. Zaman kosong tu panggil fatrah. Maksud dia ba'da muddatin mutatawilatin ma baina irsalihi Isa bin Maryam. Ya, sudah satu tempoh yang panjang ya, di antara perutusan baginda dengan Isa bin Maryam. So, antara Nabi dengan Isa itu fatrah, tak ada rasul di tengah tu. Okey, wa qad ikhtalifu fi miqdari hadhihi al-fatrati. Maka mereka telah bercanggahan mengenai berapakah kadar tempoh masa berkenaan. Kam dia berapa banyakkah ia? Wa qala Abu Uthman An-Nahdi wa Qatadah, dan riwayat daripada Qatadah, satu riwayat daripada dia, kanat 600 sanah. Dia adalah 600 tahun. Tempoh Isa sampai Nabi Muhammad datang adalah 600 tahun. Daripada Isa diangkat Kemudian riwayatul Bukhari, dari riwayat Bukhari an Sulaiman Salman Al-Farisi. Wa rawahul Bukhari, riwayat Bukhari riwayat Bukhari teriwayatkan kata-kata ni 600 tahun ni daripada Salman Al-Farisi. Wa an Qatadah, daripada Qatadah satu pendapat lain 500 wa sittuna sanah, 560 tahun. So ada 960 tahun. Okey. Wa qala Ma'mar, daripada an ba'di ashabihi, berkata Ma'mar daripada sebahagian teman-teman dia, diriwayatkan daripada sebahagian teman Ma'mar, seorang mufassir kerana para tabi'in, dia kata 500 wa arba'una sanah, 540 tahun. 540 tahun. Wa qala Dhahhak, berkata Dhahhak, arba'umiyah wa bid'un wa thalathuna sanah, 430 lebih tahun. 43 lebih tahun Wa dzakar Ibnu Asakir fi tarjumati Isa alaihi salam, telah menyebut Ibnu Asakir dalam kitab beliau mengenai Isa alaihi salam. Kita kenalkan Isa alaihi salam an Sya'bi, daripada Asy-Sya'bi, annahu qala, beliau berkata min raf'il masih ila hijratin nabi, daripada diangkat al-masih sampai berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 900 wa 33 sanah, 933 tahun. 933 tahun. Namun dalam banyak-banyak pendapat ni 600, 560, 540, 430 lebih. Ya, yang paling masyhur 923 ni, yang paling masyhur adalah al-awwal, itu 600 tahun. 600 tahun. Annahu sittumi sanah. Wa minhum ma yaqulu sittumi sanah wa 20 sanah. Ada kata sittumi wa 20 sanah, 60 tahun. Wala munafa bainahuma, namun tidak ada pertentangan di antara kedua-duanya. Fa inal qail al-awwal arada sittumi sanah asy-syamsiyah. Mungkin yang kata 600 tahun tu 600 tahun syamsiyah, ikut tahun matahari. Wal akharu ada qamariyah, yang kata 620 tahun tu mungkin dinakkan dengan bulan, tahun qamariyah. Wa baina kulli mi'ah sanah syamsiyah wa baina qamariyah nahwa min salasa sinin. Kata di antara beza di antara tahun qamariyah dengan tahun syamsiyah, 100 tahun qamariyah, 100 tahun syamsiyah tu ada beza 3 tahun. Jadi berdasar kepada apa? Surah Kahfi tu. Wala labithu fi kahfin 300 sinin wa zad 9. 300 tambah 9 tahun. Kan 300 tahun syamsiyah, 309 tahun qamariyah. So, bulan apa? Syamsiyah ni tetap 365 hari kecuali pada tahun lompat 366. Adapun bulan-bulan qamariyah dia tak sedemikian. Dia kadang-kadang Nabi kata kadang-kadang 30, kadang 29. Dia tak semestinya 30. Tapi kalau kita kira penuh pun semua 30, baru 360 tahun, kurang 5 hari. At least macam itulah pemikiran kita, tapi sebenarnya boleh jadi lebih daripada itu. Baik. Oleh hadza qala ta'ala fi kerana ini dikata dalam firman Allah Taala fi qissati ashabul kahfi, yang kita sebut tadi kan, surah Kahfi 25, wala bithu fi kahfihim 300 sinin wazdadu 9, dan mereka tidur atau diam dalam gua mereka sebanyak 300 tahun, selama 300 tahun. Wazdadu 9, dan mereka tambahkan 9 tahun lagi.
Aid Qamariyah. Aid maksud dia 9 tahun tu ikut Qamariyah. Ditakmil Salasumi'ah Syamsiah untuk cukupkan jumlah 300 tahun Syamsiah. Kena 309 tahun Qamariyah. Allati kan maklumatan li ahli kitab, yang ia dahulu sedia diketahui di kalangan ahli kitab. Ahli kitab sebenarnya ikut kan, ikut macam umat Islam, bulan-bulan Qamariyah. Hanya apabila kerajaan Rom masuk Kristian, diorang ikut matahari, ikut Gregorian. Kalau ikut pada asal, mereka macam Islam, ahli kitab kan, Yahudi Nasrani, mereka kira bulan ikut moon, lunar, bukan ikut matahari. Bukan ikut matahari sebenarnya. Tapi lepas tukar kerajaan, masa dia ada ambil alih kerajaan dia oleh penguasaan kerajaan pada mereka ni diambil alih oleh Kristian, oleh kerajaan Rom, yang memang pakai matahari matahari sebagai penentuan tahun tarikh, maka diorang tukar kepada Syamsiah, kepada Syamsiah. Okey. Wa kanat al-fatratu baina Isa bin Maryam, dan tempoh sebenarnya di antara Isa bin Maryam wa akhirul anbiya Bani Israil, ya, dan dia adalah akhir nabi-nabi Bani Israil. Sebab Isa AS tak ada lepas dia sebarang nabi. Semua orang tahu lepas Isa AS tidak ada nabi untuk Bani Israil. Habislah nabi. Jadi antara tempoh Isa akhir nabi Bani Israil, wa baina Muhammadin dan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tempoh mereka ni dia kata baina Muhammadin khatamin nabiyyin min bani Adam al-itlaq, daripada anak Adam secara mutlak. Kama sabata fi sahih Bukhari, macam sabit dalam Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu telah bersabda, inna awlan nasi la ana laisa baini wa bainahu nabi. Sebenarnya manusia paling utama dengan Isa AS adalah aku. Tiada di antara aku dengan dia, dengan Isa, sebarang nabi. Wa hadha fi raddun ala man za'ama annahu bu'itsa ba'da Isa nabiyyun. Ini adalah jawapan penolakan kepada siapa-siapa yang mendakwa bahawa telah diutuskan sesudah Isa seorang nabi. Yuqal lahu Khalid bin Sinan, kama hakahu al-Qudai wa ghairuhu. Ini macam diceritakan oleh Al-Qudai dan selainnya, kata Khalid bin Sinan ni ada orang diutuskan sebagai nabi selepas Isa AS. Tapi ini hadis Nabi menjawab pula. Bahkan kita kata Al-Quran yang kita baca ni pun, Islam surah Maidah ni pun menjawab bahawa tak ada sebarang nabi. Tempoh putus. Itu Muhammad datang lepas putus daripada Isa AS. Kalau maksud ni, ayat ni adalah Allah ba'atha Muhammadan ala fatratin minar rusul. Bahawa Allah Ta'ala telah memutuskan Muhammad SAW di atas waktu putus daripada Rasul. Putus, Rasul tak ada dah. Waktu musim minas subul, dan juga terpadam daripada laluan. Jalan sebenar tidak diketahui. Wa taghayyur al-adyan, dan juga perubahan agama. Ya. Wa kasratu ibadatil awsan wa niran wa sulban, dan banyak sangat penyembahan berhala, api dan juga salib-salib. Fakan nikmatu bihi atamun ni'am. Maka nikmat dengan utusnya Nabi SAW ni adalah sesempurna-sempurna nikmat. Wal hajatu ilaihi amru amam. Dan keperluan kepada Nabi SAW adalah urusan keseluruhan bangsa, bukan hanya setakat Arab. Maka kalau kita lihat, kalau siapa rajin nak baca buku Abu Hasan Ali An-Nadawi. Abu Hasan Ali An-Nadawi, dia ada karang satu buku nama Syiarah Nabawiyah, ataupun buku satu lagi, buku yang dia karang yang terkenal, Mada Khasral Alam bi Inhitatil Muslimin, apa yang dunia rugi dengan kemunduran umat Islam. Dalam buku tersebut, kalau sesiapa tengok, dia akan dapat jawapan lah kenapa datangnya Muhammad SAW ni adalah sebenarnya sebagai rahmat sekalian alam. Pasal dia ceritakan umat-umat sebelum Muhammad datang apa jadi. Dia kata keperluan kepada Nabi adalah urusan amam, urusan yang umum, bukan hanya kepada Arab saja. Fa inna fasada kana qad amma jami'al bilad. Kerana semuanya kerosakan telah meluasi meliputi semua negeri. Wal tughyan wal jahlu qad zahara fi sa'iril ibad.
pelampauan dan kejahilan telah muncul, telah nyata pada sekalian hamba. Illa qalilan minal mutamassikin bi baqaya min din anbiya il aqdamin. Kecuali sedikit daripada golongan yang berpegang dengan saki baki daripada agama para nabi yang terdahulu. Min ba'dil ahbar al-yahud, sebahagian daripada peneliti-peneliti Yahudi wa ubadun Nasara dan ahli ibadat Nasrani, wasabiin dan juga golongan sabi yang dikatakan pengikut kepada Nabi. Ada kata Nabi Yaqub, Nabi sekian, wallahu alam. Tapi sabi ini dikatakan asalnya penyembah tauhid asalnya. Kama rawal Imam Ahmadu an Ayad bin Himar al-Mujashini Syi'i, macam riwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Ayad bin Himar al-Mujashini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba dzata yaumin, Nabi sallallahu telah berucap pada satu hari. Faqala fi khutbatihi, maka Nabi berucap dalam ucapan baginda, inna rabbi amrani an uallimakum ma jahiltum, sungguh Tuhan aku telah perintahkan aku untuk aku ajar kamu semua apa kalian semua jahil, tak tahu. Mimma alamani fi yaumi hada, daripada apa yang dia ajarkan aku pada hariku ini. Kama wa kullu malin nahaltuhu ibadi halalun, semua harta yang aku kurniakan ia kepada hamba-hambaku ia adalah halal. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, yang aku ciptakan hamba-hambaku semuanya tulus dengan tauhid, dengan Islam ke semua mereka. Wa innahum atatuhum syayatinu, mereka datang mereka syaitan-syaitan, fa'adallathum an dinihim, lalu syaitan sesatkan mereka daripada agama mereka. Wa haramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan syaitan haramkan ke atas mereka apa aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unzil bihi sultana, dan dia perintahkan dia kata dia perintah mereka, amarathum an yusyriku bi, untuk mereka sekutukan denganku ma lam unzil bihi sultana, apa tak aku turunkan dengannya sebarang autoriti, sebarang kuasa. Thumma inna Allah azza wa jalla nazara ila ahli al-ardi famaqatahum. Nabi SAW kata kemudian Allah Ta'ala pandang, lihat kepada Allah azza wa jalla, memandang kepada penduduk bumi, lalu dia benci semua mereka, marah mereka. Ajamahum wa arabahum, ajam mereka dan Arab mereka. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali saki baki, sisa-sisa di kalangan ahli kitab yang masih lagi ada, itu menyebabkan Allah Ta'ala masih lagi tak marah. Wa qala, dan dia kata apa? Allah Ta'ala kata, innama ba'astuka li abtalika wa abtali bika. Dia kata, sebenarnya aku utus engkau hai Muhammad untuk aku uji dengan engkau, menguji dengan engkau, dan aku uji uji engkau dan menguji dengan engkau. Untuk aku uji engkau dan juga menguji dengan engkau. Wa anzaltu 'alaika kitaban la yaghsiluhu ma', dan aku turunkan untuk engkau satu kitab yang takkan dibasuh oleh air. Mana air tak boleh hilangkan, itu Al-Quran. Taqra'uhu na'iman wa yaqaza, kamu baca dengan keadaan tidur dan juga dalam keadaan berjaga. Tsumma inna Allah amarani an uharriqa Quraisya, Allah Ta'ala perintah aku untuk membakar Quraisy, menyalakan Quraisy. Faqultu ya Rabbi, ya, dia kata, lalu aku pun kata, wahai Tuhanku, idzan yaslahu ra'si fayada'uhu khubzatan. Kalau macam tu nanti mereka akan cabut. Dia kata yaslahu ni, dia kata ya, dia pukul kepala aku dengan sesuatu yang kering sampai pecah, dia kata. Maksud dia kata nanti wahai Tuhanku, nanti diorang akan pukul kepala aku, lalu dia tinggalkan dia jadi macam serpihan roti je. Faqala istakhrijhum kama istakhrajuka. Maka Allah Ta'ala kata pada Nabi kata, Allah Ta'ala kata kepada aku, usirlah mereka macam mereka usir kamu. Wa'zuhum nughzika, perangilah mereka, kami perang bersama engkau. Anfik alaihim fasanunfiku alaika, belanjakanlah ke atas mereka, untuk merangi mereka kami akan belanja ke atas engkau. Wa ba'ath jundan naba'athu khamsumi'ah amsalahu, utuskanlah tentera, satu tentera kami akan utuskan 500 umpamanya. Wa qatil biman ata'aka man asaka, perangilah dengan sesiapa yang bersama engkau, dengan siapa yang taati engkau, akan sesiapa yang menderhakai engkau. Wa ahlul jannati salatun, dan penghuni syurga ni sebenarnya ada 3. Zu sultanin muqsitu mutasaddiqin muwaffiqin, seorang yang punya otoriti, kuasa, berlaku saksama, bersedekah dan juga diberikan taufik. Kemudian kedua, rajulun rahim, seorang lelaki yang penyayang, raqiq, lembut, raqiqul qalbi, lembut hati.
bikulli dhi bikulli dhi qurba wa muslimin, pada setiap mempunyai hubungan kekeluargaan dengan dia juga muslim. Dan terakhir sekali, warajulun afifun faqirun mutasaddiqun, seorang lelaki yang bersifat bersopan, miskin dan juga bersedekah juga. Itu 3 kalangan ahli syurga. Ada yang punya kuasa, bersama, bersedekah dan diberikan taufik. Seorang yang penyayang, lembut hati dengan semua manusia. Tak kira orang yang punya kekeluargaan dan juga setiap muslim. Dan seorang lelaki yang bersopan, jaga daripada dosa-dosa, fakir, kan, dia tak berkecukupan, tapi dia bersedekah juga. Wa ahlun nar, dan ahlun nar khamsatun, ahli neraka ni ada 5. Ad-dha'iful ladzi la zabra lahu. La zabra lahu, seorang yang lemah yang tiada bekalan baginya. La zabra ni dia kata zabra, okey, tak ada akal. La aqla lahu yazburuhu wa yanhahu 'anil iqdam ala ma la yanbaghi. Okey, dia kata yang pertama ni adalah seorang yang lemah yang tak ada akal baginya. Lemah dan tak berakal. Okey, alladina hum fikum tab'an, yang mereka ni tengah-tengah kalian menjadi pengikut je. Autoba'a ataupun pengikut-pengikut, la yabtahuna ahlan wala mala, yang mereka tak ada nak harta, tak ada nak keluarga, tidak ada juga harta. Kerja dia ikut je, yang akal tak kuat. Wal khainul ladzi la yakhfa lahu tama'un wa in daqqa illa khanahu. Dan juga penghuni neraka yang kedua adalah pengkhianat yang tidak tersembunyi baginya sebarang ketamakan, sekalipun kecil mana pun dia akan khianat. Tak kira besar mana pun dia akan khianat. Wa rajulun la yusbihu wa la yumsi illa wa huwa yukhadi'uka an ahlika wa malika. Dan seorang lelaki yang tidak akan bangun pagi kecuali dia akan masuk waktu petang, tidak masuk pagi atau petang, melainkan dia tipu engkau, kan, pada keluarga engkau atau pada harta engkau. Kan, kemudian wa dzakara, dan Nabi sebut pula al-bukhlu wal kadhbu. Okey. Seorang yang bakhil, dan juga al-kadhbu juga berbohong, berdusta. Wa shinzir itu fahish. Fahish tu yang baik, buruk akhlak. Yang baik buruk akhlak, buruk akhlak. So bentuk yang dikatakan ahli neraka dan syurga. Cuma yang kita nak ambil pada asal tu adalah berkenaan dengan tajuk awal tu. Itu Allah Ta'ala dah murka kepada penduduk bumi, kan, tak kira ajam atau Arab, kecuali beberapa saki-baki atau sisa-sisa yang masih ada daripada ahli kitab. Itu yang maksud yang kita nak ambil daripada hadis yang panjang ni. Okey. Okay, wala maksud min iradi hadzal hadis, dan tujuan daripada hadis ini adalah wa inna Allah nazara ila ahli al-ardi famaqatahum. Allah Ta'ala telah memandang pada penduduk bumi dan dia murka pada mereka. Ajamahum wa arabahum, ajam mereka dan Arab mereka. Illa baqaya min ahli kitab, kecuali saki-baki di kalangan ahli kitab. Wa kana ad-dinu qad iltabasa ala ahli al-ardi kullahum. Sebenarnya dan agama telah bercampur aduk ke atas penduduk bumi, ke semua mereka. Hatta ba'athallahu Muhammada, sehingga Allah utuskan Muhammad SAW, fahadal khalaiqa, maka dia beri hidayah kepada seluruh makhluk. Wa akhrajahumullahu bihi minadh-dhulumati ilan nur, dan Allah Ta'ala keluarkan mereka dengannya daripada kegelapan kepada cahaya. Wa tarakahum ala mahajjatil bayda, dan Allah Ta'ala dia tinggalkan mereka, dia Nabi Muhammad tinggalkan mereka di atas jalan yang cerah, yang terang. Wa syari'atul gharra, dan juga syariat yang bersinar. Wa lihadza qala ta'ala, kena Allah firmankan lepas tu, an taqulu ma ja'ana min basyirin wa nadhir, supaya kamu tak boleh berkata, ya, supaya tak boleh berkata tidak datang kepada kami sebarang pemberi berita gembira, tidak pemberi peringatan. Ai li alla tahtajju wa taqulu, ya, supaya kamu tidak akan berhujah dan berkata ya ahlal ladzi baddalu dinahum wa ghayyaruhu, ya. Supaya kamu tak berkata wahai orang-orang yang menukar ganti agama mereka dan mengubahnya. Ma ja'ana min rasulin, tidak datang pada kami seorang rasul, yubashiru bil khairi wa yundhiru minasyarri, yang beri berita gembira tentang kebaikan dan peringatkan daripada keburukan. Itu yang datang agama untuk itu. Kita datang tentang tajuk pasal dosa, pahala dan sebagainya. Cuma orang yang tak nak ikut agama akan kata kita meletakkan semua benda kebaikan pada agama je. Agama dia je betul, agama dia semua salah. Memanglah. Macam mana kan? Okey. Faqad ja'akum nadhirun basyirun wa nadhir, sungguh telah datang kepada kamu seorang berita gembira, pemberi peringatan, yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Ta'ala atas satu amanat berkuasa. Kalau Mujaddid berkata Mujaddid At-Tabari, makna dia adalah inni qadirun ala iqabi man asani, sungguh aku benar-benar berkuasa untuk menghukum sesiapa yang mendahaka'iku, wa thawabu man ata'ani, dan juga memberi ganjaran siapa-siapa mentaatiku. Okey. Wallahu a'lam. Baik. Okay, jadi kita sambung lagi. Okay. Okay, ni ayat ni sebenarnya potongan ni kalau kita perhatikan,
ia sebenarnya berkait dengan kisah kisah terakhir kesabaran Musa alaihi salam. Ini siapa ayat ni sebenarnya kalau kita tengok betul dia berkaitan dengan tajuk itu. Banyak orang tak perasan Ayat ni sangat penting sebenarnya. Bahagian berkenaan dengan kita kata tajuk terakhir Musa dengan Bani Israel. Saya perhatikan balik ayat ni. Ayat ni 26 kan. 20 sampai 26. Sebenarnya adalah ayat berkaitan dengan su'ul adab Yahud. Dia adalah buruk adabnya orang Yahudi. Buruk adab orang Yahudi dengan Musa AS. Ini yang kita kata, yang ini sebenarnya pemutus bagaimana berakhirnya hubungan Musa AS dengan mereka. Musa tak tahan dah. Bila mereka buat keadaan mereka terakhir tu, maka Musa tak tahan lagi dan Musa doa kepada Allah Ta'ala minta dipisahkan dengan mereka. Dan kita baca insyaAllah hari ini. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fiikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yuti ahadan minal 'alamin. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Wa idh qala Musa, dan tatkala berkata Musa li qaumihi kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, udhkuru ni'matallahi alaikum, kenanglah nikmat Allah ke atas kalian. Idh ja'ala fikum anbiya'a, tatkala Allah jadikan di tengah-tengah kamu para nabi. Kamu ada banyak nabi. Wa ja'alakum muluka, dan dijadikan untuk kamu raja-raja. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan dia telah berikan kalian apa tak dia berikan sesiapa di sekalian alam. Dari sekalian alam. Ya qaumi, wahai kaumku, udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kamu semua bumi muqaddas, bumi suci, bumi yang disucikan, yang Allah Ta'ala tentukan ia untuk kalian. Kataballahu lakum. Allah Ta'ala tentukan untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, dan janganlah kalian berpatah balik di atas ke belakang kamu, ke arah belakang kamu. Fatanqalibu khasirin, maka kalian akan kembali dalam keadaan rugi. Berpatah balik dalam keadaan rugi. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, sungguhnya padanya, pada bumi itu yang tempat kau suruh masuk ni, ada kaum yang jabbar, bengis, kaum-kaum yang bengis. Ya. Wa inna lan dukhulaha, dan sungguh kami takkan masuk ke dalamnya hatta yakhruju minha, sehinggalah mereka keluar daripadanya. Fa in yakhruju minha, kalau mereka keluar daripadanya, fa inna dakhilun, maka sungguh kami orang-orang yang masuk. Kalau orang keluar akan masuk. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'amallahu alaihima, berkatalah dua orang lelaki dari kalangan orang-orang yang takutkan akan bimbangkan akan kurniaan nikmat Allah Ta'ala ke atas mereka. Mereka berjaga-jaga tentang nikmat Allah Ta'ala ke atas mereka yang banyak, maka mereka takut Allah Ta'ala tarik balik. Mereka kata udkhulu alaihimul bab,
Masuklah kamu semua pada kaum tersebut dari arah pintu. Fa in dakhaltumuhu fa innakum ghalibun. Kalau kalian masuk akan pintu berkenaan, kalian pasti akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, kepada Allah Taala juga kalian kenalah bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian semua orang-orang yang beriman. Tak tahu siapa dua orang, tak tahu, nanti kita bincangkan nanti, okay? Siapa dua orang yang menegur kaum masing-masing, yang kaum mereka untuk patuh pada perintah Musa. Qalu ya Musa, mereka kata wahai Musa, okay? Inna lan nadkhulaha abada, so, kami takkan sekali-kali masuk ke dalamnya selama-lamanya. Madamu fiha, selama mereka berada di dalamnya. Selama mereka berada di dalamnya, kami takkan masuk selama-lamanya. Selama mereka berada di dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila, maka masuklah engkau dan Tuhan engkau, berperanglah kamu berdua. Engkau dan Tuhan engkau masuk pergi perang. Inna hahuna qa'idun, so, kami di sini, kami duduk. Kami duduk sini. Kau pergi dengan Tuhan kau pergi perang. Qala rabbi inni, di sini Musa marah sangat. Dan Musa berkata, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Berkata Musa, Rabbi Tuhanku, inni semuanya aku, la amliku, aku tak miliki, illa nafsi wa akhi, kecuali diriku dan saudaraku. Aku boleh kawal diri aku, boleh kawal saudaraku, itu Harun saja. Fafruq bainana wa bainal qaumidh zalimin, maka pisahkan di antara kami dengan kaum yang fasik. Kaum yang fasikin, kaum yang fasik. Pisahkan. Okey. Qala, Allah Ta'ala jawab, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Maka sebenarnya ia, tanah yang suci itu, dan bumi yang muqaddasah itu, diharamkan ke atas mereka arba'ina sanatan, 40 tahun. Yatihuna fil ardi, dan mereka akan sesat di bumi. Mereka akan tercampak, tersesat di bumi. Nanti kita bincangkan. Itu mereka Kak Musa dipisah dengan kaum dia, dan ketika Musa AS mati, kaum dia tak ada bersama dengan dia. Kaum dia tercampak dekat padang pasir di Sinai, dan mereka pusing itu 40 tahun. 40 tahun mereka tak keluar daripada kawasan padang pasir tersebut. Fala ta'sa'al qaumil kafir, maka jangan fasikin, maka jangan kau wahai Musa rasa sesal terhadap kaum yang fasik. Mana orang fasik kena apa hukuman dari Allah Taala, kau jangan rasa sesal. Okey. Baik, sekarang orang ceritakan baik. Yaqulu ta'ala, kata Ibn Katsir, berfirman Allah Ta'ala, mukhbiran an abdihi wa rasulihi wa kalimihi, memberitahu mengenai hambanya, rasulnya, dan orang yang dia berucap, yang Allah Ta'ala berucap padanya kalim, digelar Musa kalimullah, sebab dia Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia secara langsung. Tanpa perantara, straight cakap macam tu. Okey, dia kata Musa bin Imran alaihi salam, fima dzakara bihi qaumahu, pada apa dia ingatkan akannya kaumnya, pada apa yang dia mengingatkan dengannya akan kaumnya sendiri. Okey, na'amallahu alaihim, di mana Allah Taala ke atas mereka, wa ala'ahu, dan juga kurnia-kurniaannya ladaihim, di sisi mereka, fi jam'ihi lahum khairad dunya wal akhirati, dan menghimpunkan, dan akan himpunkan untuk mereka kebaikan dunia dan akhirat. Law istaqamu ala tariqatihim, kalaulah mereka teguh lurus di atas jalan mereka, al-mustaqimah, yang lurus. Dan mereka istiqamah di atas jalan lurus, maka Allah Ta'ala akan terus beri kepada mereka. Faqala, maka berfirman Allah Ta'ala menceritakan kisah Musa menegur kaum dia. Wa idh qala Musa liqaumihi, dan kala mana berkata Musa pada kaumnya, ya qaumi dzkuru ni'matallahi alaikum, wahai kaumku, kenanglah nikmat Allah Ta'ala ke atas kalian. Idh ja'ala fikum anbiya'a, tatkala dijadikan di tengah kamu para nabi. Ai kullama halaka nabiyyun qama fikum nabiyyun, sekali mana mati seorang nabi, di tengah seorang nabi akan bangkit di tengah kamu seorang nabi yang lain. Min ladun abikum Ibrahima ila ma ba'dahu. Wa kadzalika kanu la yadhal fihimul anbiya yad'una ila Allahi wa yahdharuna nikmatahu hatta khutimu bi Isa bin Maryam alaihi salam. Okey. Dia kata maksud dia daripada sisi dari sejak bapa kamu Ibrahim sehinggalah apa sesudahnya. Ya, memang diorang cerita Sahih Bukhari datang kullama halaka nabiyyun ba'athallahu nabiyya. Cuma okey, kat sini kena ingat tempoh di antara Musa dengan Yusuf ni kita tahu banyak mana. Sebab ketika mana Yusuf AS pindah ke Mesir, dia dengan keluarga dia, family kita kata paling ramai lah. Kalau kita kata seorang dapat anak seorang sekian 12 orang tu, kita kalilah jadi 3 ke 4, mungkin 80 lebih orang je.
Tapi ketika Musa AS bawa mereka keluar daripada Mesir, jumlah mereka adalah ribuan manusia, beribu, bukannya sikit. Jumlah mereka keluar daripada Mesir ketika itu adalah ribuan manusia. So kalau dia kata kita lihat kalau kiraannya, okay, kan Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Okay, daripada Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Sikit je, berapa orang je. Generasi tak banyak pun, kayukan kat situ. Tapi sebenarnya jarak tu agak jauh sebenarnya. Sebenarnya, tapi kita tahu sebab tu bila Musa alaihissalam tegur kaum dia, disebut kat sini dalam ayat ni kita baca, ini benda yang kita panggil apa? Maksudnya benda yang tak diketahui, akan tempoh jarak mereka di antara satu sama lain, antara Yusuf dengan Musa. Ini antara sebab lah jarak dia. Sebab kita bila Musa sebut para anbiya kan, tengah kamu ada para nabi, kalau Musa datang kan mereka tak nabi ketika tu. Bila Musa datang mereka tak nabi. Jadi maksudnya macam terputus kejap lah, tapi jarak berapa lama? Okay, di antara Yusuf dengan Musa. Kalau ikutkan dua nama disebut, iaitu Syuaib, Ayub, Syuaib. Itu buah Musa. Ayub, Syuaib, Musa. Itu je. Kau campur daripada Yakub, baru macam tu je. Baru 5 generasi lebih kurang kalau kita nak fahamkan. Tapi mungkin ada tempoh yang tak disebut. Tapi kena faham lah baik. Jadi Musa AS sebut kan. Okey. Kadzalika kanu, demikianlah mereka dahulu. La yazalu fihimul anbiya'u. Berterusan di tengah mereka ada para nabi. Yad'una ila Allahi, yang menyeru kepada Allah Taala, wa yuhadziruna nikmatahu, dan memperingatkan akan hukuman atau siksaan Allah Taala. Hatta khutimu bi Isa bin Maryam alaihissalam, sampai para nabi tersebut ditamatkan dengan Isa bin Maryam alaihissalam. Thumma auhallahu ila khatamin anbiya wa rusuli al-itlaq, kemudian Allah Taala wahyukan pula kepada penutup sekalian para nabi dan rasul secara mutlak, itu Muhammad bin Abdullah al-Mansubi ila Ismaila ibn Ibrahim. Okay, yang dinisbahkan atau dinasabkan kepada Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Wa asyrafu min kulli man taqaddamahu minhum alaihissalam. Ya. Dan dia, baginda, lebih mulia. Okey. Asyraf, semulia-mulia, okey. Asyrafu min, dia lebih mulia berbanding kullu man taqaddamahu. Semua yang mendahului baginda. Minhum di kalangan para anbiya alaihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya Allah Ta'ala utuskan para nabi tu memang daripada Musa cakap tu sampai lah Isa lah. Tengah-tengah tu banyaklah ada para anbiya kan, Zulkifli, Ilyasa kan, semua sekali tengah-tengah tu. Nama yang disebut, yang tak disebut banyak macam Daniel. Dia ketahui sebagai nabi tapi tak ditulis dalam Quran atau sunnah. Cuma daripada asar Umar bin Khattab saja yang mengatakan bahawa Daniel tu nabi. Okey. Wa ja'alakum muluka, dan jika kamu raja-raja. Ibn Abbas maksud dia adalah dia kata al-khadim kan, mana ada khadam wal mar'ah wal bait, ada khadam, ada isteri dan ada rumah. Ini pendapat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Wal hakim an Ibn Abbas, ya, ada mereka yang hakim daripada Ibn Abbas, qala, beliau berkata al mar'atu wal khadim, isteri dan juga khadam. Kamu jadi raja sebab itu. Tapi sebenarnya kalau kita nak fahamkan juga kan, kalau itu sahajalah benda yang mereka miliki, mungkin tak timbul daripada Bani Israel, daripada kaum Kipti benci pada mereka ataupun dengki dengan apa mereka ada. Kita nak fahamkan kerana Fir'aun atau kaum Kipti Mesir dahulu, mereka rasa macam Bani Israel ni, anak-anak Yakub ni, adik-beradik Yusuf punya keturunan, macam menguasai Mesir sekali. Wallahu a'lam, mungkin ada yang terangkat jadi raja sepanjang jarak di antara Yusuf dengan Musa. Mungkin ada. Sebab kali kan raja yang betul datang pada mereka adalah Nabi Sulaiman dan Daud dan Sulaiman alaihissalam. Itu dia yang raja di kalangan para anbiya, yang raja yang memang ada sebut nama itu. Kalau dia kata Bani Israel tadi memang ada lain, mungkin tak disebutkan, itu je lah. Pasal jarak di antara Musa dengan Yusuf. Kan Yusuf jadi menteri kan, tak mustahil keturunan dilepas dan sebagainya ada naik jadi raja di Mesir. Allahu'alam kan. Sebab kita tahu bahawa pertukaran telah berlaku daripada nama zaman Yusuf, raja dipanggil Malik.
kepada raja zaman Musa dipanggil Firaun. Firaun. Firaun tu gelaran bagi raja-raja Mesir. Sedangkan ketika mana Yusuf alaihissalam duduk di Mesir bersama keluarga dia, lepas jadi menteri, raja di sini nama raja Malik, bukannya Firaun, bukan Firaun. So kebarangkalian ada berlaku pertukaran. Wallahu alam. Tapi macam kat sini Ibn Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan daripada beliau kata bahawa dimasukkan Allah tak jadi kamu raja kan, kamu raja-raja, itu raja-raja memiliki khadam, isteri dan rumah. Dia kata isteri dan khadam. Wallahu alam. Baik. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, diberikan kalian apa tidak diberikan sekalian alam. Ini kata Musa alaihissalam, diberi kalian apa dia tak berikan sekalian alam. Qala berkata alladhi baina dhahranihim yauma idzin. Berkata Ibn Katsir, dia kata yang berada di tengah-tengah mereka pada hari berkenaan, mana berikan apa tak berikan alam pada waktu itu, zaman itu. Kalau pada zaman ini diorang tak dapat benda yang kita umat Islam dapat. Kadang-kadang ada orang kita dianggap bahawa pemilihan tadi berterusan, tak. Kan Allah Ta'ala pernah utamakan Bani Israel ke atas ke atas Bani yang lain, ke atas bangsa yang lain. Tapi bila sampai zaman Muhammad SAW, tidak lagi diberikan mereka kelebihan tersebut. Habis. No more. Tidak ada lagi. Tapi kenapa tak ada lagi tu? Jawapan dia kalau nak baca, tengok surah Al-Baqarah, start ayat yang ke-40 sampai 163. Jadi dia dari 162. Dan nampak kat situ kenapa Allah Ta'ala cabut dari mereka khilafah. Tidak lagi Allah Ta'ala jadikan mereka orang yang terpilih. Allah tak berikan dah. Dia jadi macam biasa. Dulu kalau tak nak bagi nabi demi nabi, Allah Ta'ala hentikan. Kerana perangai yang mereka ada, keburukan sikap yang mereka miliki. Bukan kerana Allah Ta'ala tak sayang mereka. Allah Ta'ala bagi peluang mereka sangat baik kali. Baik. Thumma qala Al-Hakim, berkata Al-Hakim An-Nisaburi, sahih ala syarti Syaikhain. Okay. Berkata Ibn Abbas katalah, kata Ibn Abbas tu sahih di atas kata-kata Syaikhain. Walam yukhijahu, namun dia tak keluarkan akan ia. Okay. Rawa Ibn Jarir At-Tabari an Abdullah bin Amr bin As. Telah meriwayatkan Ibn Jarir At-Tabari daripada Abdullah Ibn Amr bin As, wa sa'alahu rajulun, dan telah bertanya kepadanya kepada Abdullah bin Amr bin As, seorang lelaki. Dia kata alasna min fuqara'il muhajirin. Okey. Maka lelaki itu kata, bukankah kita di kalangan orang fakir muhajirin? Faqala Abdullah, berkata Abdullah, alaka imra'atun ta'wi ilaiha, adakah engkau sebarang isteri untuk engkau balik kepadanya? Qala na'am. Alaka maskanun taskunuhu, engkau ada rumah tak kau tinggal? Dia kata na'am. Qala fa anta minal aghniya, engkau orang kaya. Bila orang tadi isteri ada rumah untuk ditinggal, maka dia orang kaya. Fa anta minal aghniya. Faqala inna li khadiman. Okay. Aku ada khadam, dia kata. Qala fa anta minal muluk, engkau raja. Bila kau ada hamba kau raja. Tadi dia kata kaya je. Bila kawan tu kata aku ada hamba, maka Abdullah bin Amr bin As kata engkau raja. Idzan dia kata fa anta minal muluk, engkau daripada raja. Qala Suddi, berkata As-Suddi fi qaulihi, pada firman Allah Taala, wa ja'alakum mulukan, dan tak jadikan kalian sebagai raja-raja, ai qala yamliku ar-rajulu minkum nafsahu wa malahu wa ahlihi, memiliki atau menguasai seorang lelaki dengan kalian akan dirinya, hartanya dan keluarganya sendiri. Okey. Rawahu Ibn Abi Hatim. Hadis kata pendapat ni diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim. Wa qad warada fil hadis. Telah datang hadis Nabi SAW, man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi, barang siapa yang bangun pagi dengan kalian diselamatkan, disihatkan pada jasadnya, aminan fi sirbihi, aman pada tempat dia, pada negeri dia atau tempat dia tinggal, sirbihi, pada dirinya, aman pada dirinya, tak ada ketakutan, badan sihat, tak ada ketakutan. Okey. Dia kata kemudian qutuhu yaumi, dia kata indahu qutu yaumihi, di sisinya ada makanan hariannya, fa kana mahizat lahu dunya bihadzafiriha. Maka dia kata kalau orang tu dia kata bangun pagi dalam keadaan sihat pada jasadnya, pada tubuh badannya, selamat pada dirinya, tak ada rasa aman pada dirinya, di sisinya makanan hariannya, maka seolah-olah telah dibawakan kepadanya dunia dengan segala
segala isi kandungannya. Maksudnya actually dunia tu cukup untuk anda. Tapi bila kita ni ketamakan yang timbul, kita perasan bahawa benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dah banyak. Banyak benda kita ada tapi tak pernah kita rasa. Cuma jelah istilah raja tadi macam saya kata ada yang pendapat menyatakan ini pasal pembacaan berkenaan dengan tajuk tempoh. Tempoh di antara Yusuf dengan Musa alaihissalam. Tempoh tu kalau dekat dan sekian. Kalau jauh dan kita kata dinasti yang berbeza, mungkin pernah ada di kalangan Bani Israel ni di Mesir menjadi raja. Allahu'alam. Pasal Musa alaihissalam ungkit dengan benda yang telah lalu dan telah terjadi. Soalan sekarang ni para anbiya, bukan semua nabi. Betul ada raja, bukan semua raja. Soalan sekarang ni apa maksud dia? Tapi majoriti salafus soleh kebanyakannya kata maksud dia raja tadi mungkin Allah Alam pasal pembacaan tentang tajuk jarak tu. Jarak Yusuf ada sampai Musa alaihissalam. Kalau kita ulang balik kan, ketika Yusuf duduk kat situ, jumlah mereka puluhan orang sahaja. Dia 12 adik-beradik dia, 12 campur mak opak dia 14. Kalau korang kahwinlah satu seorang sebagainya kan, ada isteri, ada anak, kita kalilah lagi berapa kali 3 kali 4, bau paling pun mungkin 80 lebih orang. Family dia orang. Kemudian kalau kita gandakan lagi kan, kita berapa tahun untuk berganda sampai 1000. Berapa tahun untuk jadi 1000. Itu tajuk dia. Pasal kelahiran anak ni perlu pada 9 bulan dan sebagainya. Tak ada zaman dulu cepat lahir. So kalau kita kata tahun jarak di antara Yusuf dengan Musa, tempoh tu agak panjang. Untuk jadi ribuan, daripada puluhan orang jadi 1000. Itu mesti dipanggil apa? Perlukan tempoh yang panjang. Dan tempoh tadi, Wallahualam mungkin ada raja betul yang memerintah orang ramai, kemudian dijatuhkan ke dan sebagainya. Pada zaman berkenaan memang biasa berlaku. Raja tu naik, dijatuhkan, naik raja baru, dijatuhkan dan sebagainya. Yang benda tu adalah tidak sihat dalam sistem kerajaan atau pemerintahan, perkara yang tak sihat. Sampai sekarang pun macam tu tak sihat juga. Baik. Wa qaulun fi ta'ala wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin, dan diberi kalian apa dia tak berikan sekalian alam. Yakni alami zamanikum. Yakni sekalian alam pada zaman kamu. Fa innakum kanu asyrafan nasi fi zamanihim. Fa innahum kanu asyrafan nasi fi zamanihim. Mereka dahulu adalah manusia paling mulia pada zaman mereka. Minal Yunan berbanding bangsa Greek, wal Kibti Mesir, masail asnaf Bani Adam berbanding semua bangsa-bangsa anak Adam. Kama qala, macam Allah katakan dalam surah Al-Jathiyah ayat 16. Walaqad ataina bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwata. Kami telah berikan Bani Israel kitab, hukum, kenabian, ya. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami rezekikan mereka daripada benda-benda baik. Wa faddalnahum 'alal 'alamin, dan kami lebihkan mereka atas sekalian alam. Ya, dan juga dan Allah nyatakan wa qala ikhbaran an Musa lamma qalu, dan apabila Allah Taala memberitahu mengenai Musa apabila mereka berkata ij'al lana ilahan kama lahum alihah, surah Al-A'raf ayat 138 140. Buat untuk kami Tuhan macam mereka ada Tuhan. Kata diorang bila lintas lautan lepas daripada Musa selamatkan mereka daripada dikejar oleh tentera Firaun. Mereka sampai seberang tengok orang semua berhala dan minta kepada Musa untuk dapat berhala juga. Okey. Lepas tu Musa jawab, qala innakum qaumun tajhalun. Musa kata kalian adalah kaum yang jahil. Inna haula'i mubattarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka ni golongan ni mubattar, golongan yang tak ada keberkatan, ya. Tak ada keberkatan. Sabatara mubattar. Mubattarun. Ya. Kama lahum. Okey. Al-A'raf dia. Yang mubattarun ini akan binasakan. Akan dibinasakan mahum fihi, apa mereka berada padanya. Ya. Wa batilum maka, dan akan terbatal semua benda mereka kerjakan. Mereka ni adalah kaum yang akan dimusnahkan. Mereka dimusnahkan mereka dengan keadaan mereka berada padanya, dan batil semua apa mereka kerjakan. Qala ghairallahi abghikum ilaha. Musa kata lagi,
qala kata Musa, aghairallahi abghikum ilaha, adakah selain Allah Taala aku inginkan untuk kamu sebagai Tuhan, wa huwa faddalakum 'alal alamin, sedangkan dia itu Tuhan kamu ni Allah, dia lebihkan kamu ke atas sekalian alam. Dia cakap yang tu kepada kaum dia, wa huwa faddalakum 'alal alamin. Wal maksud dia adalah annahum kanu afdal ahli zamanihim, dan maksud ayat ini adalah mereka dahulu adalah golongan paling afdal zaman mereka, okay? Afdal ahli zamanihim, mana penghuni penduduk atau manusia, ahli zaman mereka yang paling afdal. Wa illa fahadil ummatu fahadil ummatu ashraf minhum, jika tidak maka sungguhnya umat ini, itu umat Muhammad SAW, lebih mulia banding mereka. Wa afdalu indallah, dan lebih afdal di sisi Allah Taala. Wa akmalu syariatan, dan paling sempurna syariat. Wa aqwam manhaja, dan paling lurus akan disiplin atau manhaj. Wa akramu nabiyya, dan paling mulia segi nabi. Wa azamu mulkan, dan paling besar dari segi penguasaan. Wa zaru rizqa, paling lebat dari segi rezeki. Wa aktsaru amwalan wa aulada, lebih banyak harta dan lebih banyak anak pinak. Wa awsa'u mamlakatan, dan paling luas dari segi kerajaan. Wa adwa mu'izzat, dan paling mulia segi kemuliaan. Kita lebih daripada mereka. Tak pernah mereka menguasai seperti kita. Hatta kalau kita kira pun, kalau sejarah zaman pemerintahan Sulaiman dan Daud, sikit je, 7 tahun kot tak silap. Singkat, terlampau singkat. Tapi lah, benda Allah Ta'ala beri kerana dia adalah mukjizat yang dibawa, kisah tu disebut sampai sekarang lah. Tapi tidaklah dia tempoh yang panjang seperti pemerintahan umat Muhammad SAW. Macam Allah sebutkan dalam Quran, qala Allah Ta'ala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik dikeluarkan kepada manusia. Surah Al-Imran 110. Wa qala ta'ala firman ayat lain, surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikian kami jadikan kalian umat terbaik. Umat pertengahan, mana tak cuai macam Yahudi, tak melampau macam Nasrani. Itu maksud wasat, untuk kalian jadi saksi ke atas sekalian manusia. Wa qad dzakarna ahaditsa al-mutawatirata fi fadli hadhihi ummati wa syarafiha wa karamiha indallah. Kita telah sebutkan hadis-hadis yang mutawatir, tentang kelebihan umat ini, kemuliaan mereka, dan juga kebangsawanan mereka yang kemuliaan mereka. Indallah subhanahu wa ta'ala, inda qaulillahi ta'ala, kita firman Allah Ta'ala, dan kita bincang surah Al-Imran dulu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang itu kita dah bincangkan surah Al-Imran ayat 110. Semua hadis mutawatir datang menceritakan tentang kita punya umat ni umat terbaik. Tapi kalau kerana pada zaman dahulu, ketika zaman Bani Israel, dia Musa cakap tu, ketika itu memang diorang lah bangsa yang terbaik, yang masa terpilih. Terbaik dari segi perangai itu tak juga. Ini pasal ni yang kisah yang kita bincangkan. Baik perangai tidak. Terpilih Allah Ta'ala berikan macam-macam kelebihan, yes. Ini kelebihan. Kadang-kadang kelebihan tadi yang diberikan, kadang-kadang boleh menjadikan orang tu mabuk dengan kelebihan yang dia ada, sampai sekali lupa berkenaan dengan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Bahkan langgar perintah Allah Ta'ala tanpa sebarang rasa salah. Itu punca sebenar. Kena mendapat kelebihan yang berulang-ulang sampai mereka tak sedarkan, Allah Ta'ala tetap anggap mereka sebagai hamba, tak kena lebih daripada itu. Okay. Dia kata, thumma qala Ta'ala mukhbiran an tahridi Musa alaihi salam Bani Israel al-jihad wa dukhuli al-Baitul Maqdis. Kemudian menyebut, berfirman Allah Ta'ala memberitahu tentang gesaan ataupun ajakan Musa alaihi salam kepada Bani Israel untuk berjihad dan masuk ke negeri yang negeri yang muqaddas. Alladhi kana bi aidihim fi zamani abihim Yaqub, yang asalnya di tangan mereka pada zaman bapa mereka Yaqub. Lamartahalahu wa banuhu wa ahlahu ila biladi Misr ayyam Yusuf. Apabila berpindah dia itu Yaqub dan anak-anaknya dan keluarganya ke keluarganya semua sekali ke negeri Mesir. Ayyam Yusuf pada zaman Yusuf alaihissalam. Ayyam Yusuf alaihissalam. Zaman tu mereka pindah beramai-ramai. Sumalam yazalu biha, mereka berterusan di Mesir. Hatta kharaju ma'a Musa, sampai mereka keluar bersama Musa alaihi salam. Fawajadu fiha qauman minal amaliqatil jabbarin. Lalu mereka dapati dalam padanya, pada bumi asal bapa mereka tu, mereka tinggalkan, dapati di situ ada golongan gergasi yang bengis. Amaliqat imlaq besar.
Ada kata kaum Arab, Allah alam. Tapi pentingnya golongan tu menggantikan tempat mereka lepas mereka keluar. Keluar tinggalkan Mesir, tinggalkan Palestin, Quds, pergi ke Mesir, berlakulah apa yang berlaku. Qad istahwadu 'alaiha wa tamallakuha. Mereka telah menguasai ke atasnya dan juga memiliki akan negeri Quds. Itu fa'amarahum Rasulullah Musa alaihissalam, dia telah merintahkan mereka utusan Allah Musa alaihissalam bidukhuli lahu ilaiha, untuk masuk kepadanya. Wa kita wa bikita li a'daihim, dan dengan memerangi akan berperang dengan musuh mereka. Nampaknya sebenarnya apa Musa alaihissalam datang dengan syariat jihad permulaan untuk Bani Israel. Wa basyarahum binusrati wa dhafri alaihim, dan dia berikan berita gembira tentang kemenangan dan juga kejayaan ke atas mereka. Fanakalu wa asau wa khalafu amrahu, lalu mereka berpatah balik, kan? Berpatah balik dan mereka berdurhakai dan serta mereka menyanggahi perintah Musa alaihissalam. Fauqibu bizahabi fitih wa tamadi fi sayrihim ahairin, dan mereka telah dihukum dengan diusir ke Tih, itu padang pasir yang luas yang tak diketahui, tak boleh yang keluar, dan berterusan dalam perjalanan mereka dalam keadaan kebingungan, tak boleh keluar. La yadrun kaifa yatawajjahuna ila maqsadin, mereka tidak tahu bagaimana mereka nak keluar atau menuju kepada satu tujuan. Muddat arba'ina sanatan, dan tempoh 40 tahun. Uqubatan lahum ala tafritihim fi amrillah, sebagai hukuman untuk mereka di atas kecuaian mereka pada perintah Allah. Faqala ta'ala ta'ala mukhbiran an Musa annahu qala, maka telah berfirman Allah Ta'ala memberitahu mengenai Musa bahawa dia berkata kepada kaum dia, ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata, wahai kaumku masuklah akan bumi yang muqaddasah, ay mutahhar, yang suci, yang dibersihkan. Ya. Qala Ibn Abbas, hiya at-tauru wa ma hiya at-turu wa ma haulahu. Dia adalah at-tur dan juga apa di sekitarnya. Ini tempat di kawasan ni lah, maka di kawasan bukit tu dan juga di sekitarnya, dia kata. Wa kadza qala Mujahid, demikian dikatakan Mujahid wa ghairu wahid, dan bukan seorang saja, semua kata di situ. Wa fi riwayatin an Ibn Abbas, dan satu riwayat Ibn Abbas qala, ya. Ibn Abbas kata hiya ariha Jericho. Ariha Jericho, wa kadza dzakara ghairu wahid min al-mufassirin, demikian juga disebutkan oleh bukan seorang di kalangan ahli tafsir. Wa fi hadha nadhar, pada urusan ni ada sikit ulasan. Lianna ariha laisa hil maqsud bil fathi, kerana ariha ni bukanlah yang dimaksudkan dengan fath. Ini sebenarnya kita ada ayat lain, kan, ayat surah Al-Baqarah, ayat wa idh qulna dukhulu hadhihi al-qaryata, ayat nombor udkhulu. Okey, surah Al-Baqarah ayat yang ke-58. Dia sebenarnya kalau ikutkan sebelum daripada kisah yang ini, ada kisah yang lain. Itu yang Allah suruh mereka tu masuk satu bandar, suruh tunduk dan kata hittah. Dalam tu tak ada bincang bab perang. Dan kisah yang 58 surah Al-Baqarah tu tak ada bincang peperangan, tak ada bincang pertempuran. Cuma kat situ diorang buat perangai lah. Dia sampai bandar tersebut, diorang tak nak makanan yang satu lagi. Mereka nak sibuk makanan yang lain daripada manna wa salwa. Itu ada perangai lain. Tapi kisah dia yang kat sana diorang masuk dan tungging bonggo kata hintah. Kata hittah, dia kata hintah. Itu mungkin yang dimaksudkan Jericho atau Ariha. Adapun yang ini adalah diperintahkan masuk ni adalah sebelum daripada Musa AS dimatikan. Yang itu dalam perjalanan biasa lagi. Yang Musa cakap lain. Jadi mungkin dua bandar lah. Ada yang kata bandar ayat 58 tu itu Quds. Tapi Quds yang tu tak ada bincang berkenaan perperangan. Yang surah Al-Ma'idah kita bincangkan ni, ia bincang tajuk peperangan. Dia suruh masuk sambil berperang. Sedangkan yang itu tak. Ketika yang tu masuk dan juga disuruh makan daripada benda baik yang Allah rezekikan. Itu beza kat sini cuma ada Ariha jadi kalau kita nak betulkan sikit, kita nak faham 58 ayat 58 surah Al-Baqarah, maksud bandar tu bandar Ariha yang tak ada peperangan, tak ada pertempuran, disuruh, dituntut. Tapi yang ini memang disuruh masuk dan kaum dia tak nak masuk dengan kata bahawa dalam bandar tu ada orang gegasi yang ganas, yang bengis.
Yang ini, yang itu surah ayat 68 tu, diorang masuk tapi diorang kata hintoh, habbatun fi syair, biji dalam gandum. Ayat ini tak, diorang tak masuk langsung. Yang tu dah masuk, yang ni tak masuk. Kalau kita gabungkan cerita tadi, yang itu mungkin Ariha, Jericho. Yang ini yang Allah Ta'ala perintah mereka masuk. Allahu'alam kan. Okay, baik. Okay, dia kata wala kanat fi tariqatihim ila Baitul Maqdis, dan dia bukan masuk dalam jalan mereka ke Baitul Maqdis. Kerana dia ada utara, dia atas utara sikit. Jericho ni atas sikit. Wa qad qadimu min biladil Misr, dan mereka datang daripada negeri Mesir. Hina ahlakallahu aduwahum Fir'aun, ketika Allah Ta'ala musnahkan musuh mereka Fir'aun. Allahumma illa yakuna al-murad bi ariha Abdul Baitul Maqdis. Melainkan kalau kita nak kata accept kata Allahumma illa tu, ni cara kata accept, kita nak kata ayakun al-murad, boleh yang dikenaki bi ariha tu Jericho ardu Baitul Maqdis, bumi Baitul Maqdis. Kama qalahu As-Suddi, macam dia kata oleh As-Suddi, wa fi ma rawahu Ibnu Jarir anhu, daripada apa dia kata Ibnu Jarir daripada As-Suddi, la anna al-murada biha hadhil baldatil ma'rufah, bukan dimaksudkan negeri yang ada sekarang ni, fi tarfil taur asyarqi, pada penjuru taur, bukit pokok dekat situ kan, taur asyarqi Baitul Maqdis, pada timur Baitul Maqdis. Mungkin nama tadi digunakan untuk Jericho tu, Ariha tu untuk tanah Baitul Maqdis. Tapi kalau tempat Baitul Maqdis sendiri itu kawasannya sekarang, Allahu'alam. Arah mana mereka masuk sebagainya. Okay, baik. Ardul Muqaddasah tu luas, bukan hanya setakat kawasan yang Masjid Al-Aqsa tu saja, the whole area. Okay, baik. Wa qawlu ta'ala firman lepas tu, alladhi kataballahu lakum, yang Musa kata yang Allah tentukan untuk kalian. Allati wa'adakumuhu Allahu, yang Allah Ta'ala janjikan ia oleh Allah Ta'ala ala lisani abikum Israel. Okey, di atas lidah bapa kalian Israel itu Yaqub. Annahu warasatan min warasat man amana minkum. Annahu warasatu man amana minkum, bahawa ia adalah warisan orang yang beriman di kalangan kalian. Siapa beriman maka itu adalah pewarisan dia yang dia kena ambil balik. Okey, dia kata wala tartaddu ala adbarikum, dengan kalian berpatah balik ke belakang kalian. Ai la tanakkalu anil jihad, yang kamu patah balik daripada jihad. Fatang qalibu khasirin, maka kalian akan berpatah balik dan keadaan rugi. Okey, so lepas tu kaum dia jawab, bila Musa dah kata suruh masuk, qalu ya Musa, mereka kata wahai Musa, inna fiha qauman jabbarin, sebenarnya dalam bandar tu, dalam negeri tersebut ada kaum yang jabbar, kaum yang bengis. Wa inna lan dukhulaha hatta yakhruju minha, dan kami takkan masuk ke dalamnya sehingga mereka keluar daripadanya. Fa in yakhruju minha, kami keluar daripadanya, fa inna dakhilu, kami masuk. Ai i'tadaru bi anna fi hadhihi al-baldati, mereka minta uzur, mereka minta maaf, minta uzur, beri alasan dengan sebab bahawa dalam negeri berkenaan yang dia kata amartana bi dukhuliha wa qitali ahliha, ini kau perintahkan kami untuk masuk ke dalamnya, untuk kami perangi penduduknya. Dalam tu ada kaum jabbarin, kaum yang bengis. Aidu khalaqin hailatin, iaitu yang memiliki tubuh badan atau ciptaan asal yang besar. Qawiyun syadidatun, wa quwwah syadidah, dan kekuatan yang ampuh, yang kukuh. Wa inna la naqdiru ala muqawamatihim, dan kami tak mampu untuk menentang mereka. Wala musawalatihim, tak juga untuk menyerang mereka, dia kata. Serang mereka tak boleh, nak tentang mereka tak boleh. Bertahan diri pun tak boleh. Wala yumkinuna ad-dukhulu wala yumkinuna ad-dukhulu ilaiha, dan tak boleh untuk kami masuk ke dalamnya madamu fiha, selama mereka berada dalamnya. Fa in yakhruju minha dakhalnaha, kalau mereka keluar daripadanya kami masuk. Wa illa fala taqata lana biha, jika tidak tiada keupayaan untuk kami dengannya. Dia kata itu. Okey, wa qad dzakara katsir min mufassirin huna, yang sebut kebanyakan ahli tafsir di sini, dia kata min wad'i Bani Israel, tentang kedudukan Bani Israel. Okey, fi 'azamati khalqi haula'il jabbarin, tentang kehebatan atau kebesaran tubuh badan atau ciptaan golongan pembengis tu. Wa anna minhum Anwaj bin Anaq Bani Adam alaihissalam, di antara mereka yang ada keturunan tu daripada Anwaj bin Anaq bintu Adam alaihissalam, anak perempuan Adam alaihissalam.
annahu kana tulu Iwaj bin ibnu Anak. Iwaj bin Anak dia keturunan anak perempuan Adam alaihissalam, bahawa dia ni Iwaj bin Anak ni tuluhu dia punya tinggi dia kata salah satu alafi dira' 300 hasta. 3,000 hasta. Okey. Dia kata wasalah sumi'ah 3,333 salah satu alafi dira'in wasalah sumi'ah wasalasun 3,333 hasta. Wasulusu zira' dan sepertiga hasta dia kata. Dia kata tahrirus hisab. Dia kata maksud dia apa dia ikut berdasar pada kiraan dia kata macam tu yang tinggi. Wa hadha syai'un yastahi man dzakarahu. Okay. Dia kata ini, dia kata sebenarnya rasa malu sesiapa yang menyebut kisah ni. Thumma huwa mukhalifun. Kemudian kisah ni sebenarnya bercanggahan lima sabata fi sahihain, dengan apa yang sabit dalam sahihain, anna Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, innallaha khalaqa Adam wa tuluhu situna zira'a. Yang akan ciptakan Adam dan tinggi Adam ketika diciptakan adalah 60 hasta. Thumma lam yazalil khalqu yanqusu hatta al-an. Kemudian berterusan ciptaan mengecil sampai sekarang. So maksudnya tak ada siapa lebih tinggi daripada Adam. Habis cerita. Kan Adam paling besar. Okey. Thumma dzakaru anna hadzal rajul kana kafira. Mereka sebut lelaki lain kafir. Wa annahu kana waldu zina, zinyatin. Dan dia ni anak hasil penzinaan. Wa annahu imtana'a an rukubis safinati. Bahawa dia telah tak mahu untuk naik kapal. Wa anna tufana lam yasil ila rukbatihi, dan taufan tak sampai pada lutut dia pun. Dia tak boleh naik kapal. Imtana'a an rukubis safinati, tak boleh naik kapal, dan taufan hanya sampai dekat lutut dia. Wa hadza kadbun wa iftira', dan ini adalah pembohongan dan juga pendustaan. Fa inna Allah dzakara Nuhan da'a ala ahli al-ardi minal kafirin. Ini Allah telah ceritakan bahawa Nuh berdoa ke atas penduduk bumi di kalangan orang kafir. Kan dalam surah Nuh ayat ke-26, Rabbi la tadhar al-ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau biarkan di atas muka bumi di kalangan orang kafir walau satu rumah pun. Habis dah. Zaman Nuh dah ada dah. Mana anak keturunan Adam, dan takkan ada lagi dah yang kafir lepas daripada Nuh. Bahkan semua dah mati. Kalau lelaki ni dikatakan kafir dan besar dia macam tu, 333 hasta, 3,333 hasta kan. Macam ni dia boleh ada sedangkan dia kafir. Dan Nuh AS telah doa untuk orang kafir semua mati. Dan Allah makbulkan doa dia. Dan waqala ta'ala dalam surah Hud ayat 43, kata Nuh kepada anak dia, la asimal yawma min amrillah illa man rahim. Tidak ada pelindung pada hari ini daripada hukuman Allah Taala kecuali siapa dia rahmati. Dan wa idza kana ibnu nuhin al-kafiru ghariqa. Kalau sekiranya anak Nabi Nuh yang kafir pun tenggelam, fa kaifa yabqa Awaj bin Anak. Awaj bin Anak wa huwa kafirun waldu zaniyatin. Dia macam boleh kekal ada anak Awaj bin Anak, anak keturunan Adam yang 3,303 hasta tinggi dia, sedangkan dia kafir dan anak zina. Hadza la yasuqu fi aqlin. Ini tak boleh masuk dengan akal, wala syar'in, dia tidak dengan syarak. Thumma fil wujud rajulun yuqal lahu Awaj bin Anak nazar. Kemudian dalam kewujudan lelaki yang dinamakan dengan Awaj bin Anak ni ada ni, tak kira zaman mana pun dia wujud pun, kita tak ada kita boleh kata ulasan yang tak betul lah. Kita dapat rasa dia tak betul. Wallahu alam. Ya, kata Ibn Katsir. Dia kata wa qawluhu, dia kata okey. Sambung dia sikit. Cerita panjang, kita ambil baru ni. Baik. Wa qawlan fi matan lepas tu, qala rajulani min alladhina yakhafuna an amallahu alaihima. Berkatalah dua orang lelaki bila dengar kaum dia jawab macam tu pada Musa, dua lelaki daripada kaum Musa tu yang bimbangkan akan nikmat Allah kata mereka. Dia kata falamma nakala banu Israil an ta'atillah. Kan dia kata bila telah berpatah balik, berundur Bani Israel daripada mentaati Allah wa mutaba'ati Rasulillah Musa sallallahu alaihi wasallam, dia patah balik daripada mengikuti utusan Allah, itu Musa alaihi salam. Harradahum rajulani lillah, dia kata alaihima rajulan, harradahum rajulani lillahi alaihima ni'matun azimatun. Dia kata telah menggesa pula, telah mengajak pula mereka dua orang lelaki, yang
Bagi Allah ke atas mereka ada nikmat yang besar. Wa huma mimma yakhafu amrallahi wa yakhsha iqabahu. Dan mereka ni daripada dua orang yang mereka ni dua orang ni daripada orang yang takutkan akan siksaan Allah Taala dan bimbangkan akan hukumannya. Wa qara'a ba'dhum, dan telah baca sebagian mereka minal ladina yakhafunahu. Kan dia minal ladina yakhafunahu kan yakhafuna kan orang yang ditakutkan daripada mimman lahuma mahabatun wa mawdi'un minan nas. Yukhafuna yang kan orang yang ditakutilah, kerana yang mereka berdua ni ada kedudukan hebat, kehebatan, kedudukan dan tempat pada orang ramai. Dia kata apa? Dua orang cakap udkhulu alaihimul baba, masuklah kamu semua ke atas mereka daripada arah pintu. Fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun, kalau kamu masuk kamu akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah Taala kamu bertawakal. In kuntum mu'minin, kamu semua orang-orang yang beriman. Ya. Ai mata tawakkaltum 'ala Allah wa taba'tum amrahu, bila mana kalian bertawakal kepada Allah Taala dan kalian ikuti perintahnya, wa wafaqtum rasulahu, dan kalian tepati akan rasulnya, menyepakati rasulnya, nasarakumullahu ala a'daikum, Allah Taala akan bantu kamu ke atas musuh kamu, wa ayyadakum, dia akan bantu kamu, wa dhaffarakum, dan menangkan kamu bihim, terhadap mereka. Wa dakhaltumul baldata allati katabaha Allahu lakum, kalian akan masuk negeri yang Allah telah tuliskan untuk kamu, tetapkan untuk kamu. Falan yanfa'a dzalika minhum syai'a, namun tidaklah manfaat untuk itu di sisi mereka sedikit pun. Nasihat tu tak berguna. Qalu, mereka berkata, ya Musa, wahai Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Mereka berkata, wahai Musa, kami tak akan masuk ke dalamnya selama-lamanya, selama mana mereka berada dalamnya. Fadhhab anta wa rabbuka faqatilah, pergilah engkau dan Tuhan engkau, berperanglah. Inna hahuna qa'idun, kami di sini duduk tunggu. Hadza nuqulum minhum anil jihad, inilah patah baliknya mereka dan berundurnya mereka daripada berjihad. Wa mukhalafatan li rasulihim, dan saat ini adalah penyanggahan terhadap utusan mereka, iaitu Musa AS. Wa takhallufun an muqatalati a'da, mukhalafatun li rasulihim, wa takhallufun, dan berundur daripada memerangi musuh. Okay. Tadi qiraat yang dikatakan yukhafuna tu, kata Syekh Ahmad Syakir bidhammil ya, yukhafuna, laisa fi syai'in min qira'atil 14. Ini bukan daripada qiraat yang 14. Wa hiya qira'atun syadzatun, ini qiraat yang janggal. Qad rawahu Tabari bisnadihi, diriwayatkan oleh Imam Tabari dengan sanad dia dalam hadis nombor 11675 daripada Sa'id bin Jubair, kemudian dia tolak balik. Okey. Dia tolak balik pendapat yang kata boleh baca yukhafuna ni. Dia kata, dan ditarjihkan, dia menangkan, dikuatkan akan qiraat yang makruf dengan fathah ya khafuna, kerana ijma' para pembaca Quran seluruh negeri di atasnya. Wa mastafadat bihil qira'ata anhum, fa hujjatun la yajuzu khilafuha, apa yang melimpah dengan ramainya bacaan dengannya di sisi para qurra, maka ia ada hujah yang tak harus dicanggahi. Dan apa yang bersendirian dengannya, satu harus, padanya salah dan juga lupa. Yang ramai tu pasti betul, yang seorang tu pasti lupa. Okay? Jadi yukhafuna tu tak boleh baca itu. Baik. Okey, kita berhenti kita sambung kemudian. Pasal yang kedua ni dia ada sambungan dengan perbuatan para sahabat Nabi menggunakan ayat ini untuk menjawab kepada keadaan Nabi SAW untuk pergi perang Badar. Bila dia orang kata, pergilah engkau dengan Tuhan kau pergi perang, kami ikut bersama engkau berperang. Bukannya kami cakap macam Bani Israel. Itu yang tadi dalil bahawa surah Al-Imran ketika telah turun sebelum perang Badar. Ayat ni turun sebab yang ayat berkenaan dibacakan oleh salah seorang sahabat, ataupun digunakan oleh para sahabat untuk kata, kalau diorang cakap macam ni, kami cakap macam ni. Ini apa yang dikatakan oleh Bani Israel ni, dikatakan oleh sahabat, kami tak akan cakap macam ni mereka cakap. Mereka cakap, pergilah engkau Tuhan kau pergi perang, kami tunggu sini. Kami cakap dengan kau, wahai Rasulullah, pergilah engkau dengan engkau pergi perang, kami bersama engkau. Kami bersama engkau. Nanti insya-Allah kita baca kisah tersebut. Okey.
Tak ingat nama. Betul ya? Baik. Wallahu a'lam. Kita berhenti sini. Tengok semua kemudian. Ada soalan? Assalamualaikum Ustaz. Apa jarak Nabi Adam AS dengan Muhammad SAW? Ratusan ribu ke? Wallahu a'lam. Juta pun mungkin. Dia tak ada angka tepat. Sebab setakat ni yang biasa orang ambil 6,000 tu actually daripada Bible. Dan Bible tak boleh jadi relevan sebab antara Nuh AS dengan Ibrahim, kan Hud Soleh tak ada. Hud dan Soleh tak ada. Hud dan Soleh tidak wujud dalam Bible. So diorang punya rekod hanya ada Noah, lepas tu terus Abraham. So itu tak betul. Bahkan Allah tak sebut dalam Quran dalam surah Az-Zariyat. Wa qurunan baina dzalika katsira. Okey, dan surah Furqan. Surah Furqan ayat yang ke-38. 38. Allah kata wa Adam wa Thamud wa ashabar ras. Samud dan ashabar ras wa qurunan baina dzalika katsira, dan kurun generasi-generasi di antara mereka banyak. Itu yang disebut dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-38. So sini yang diorang ada kan Adam, Idris, Noh kan, itu ada. Problem kita kan, Hud Soleh pun tak ada. Dan Allah Ta'ala kata antara Ad dan Samud ni ada generasi yang banyak. So problem sikit lah. So kita nak katakan bahawa mereka punya rekod tak betul. Sebab kita, Allah Alam mungkin ratusan ribu, mungkin juta, Allah Alam tak tahu. Sebab kalau ikut kan, ada jumpa tengkorak manusia yang saiz kita, bukan saiz Adam saiz kita di Afrika jumpa humanoid, bukannya beruk, bukan monyet, 5 juta tahun. So tak pelik kalau dia kata dan kedak bumi kita berjalan-jalan kan, masuk dalam tanah, timbul pula gunung berapi baru tengah laut, jadi pulau balik. Mungkin makan masa banyak dan telah berlapis-lapis berkali-kali, pertukaran berlaku. Wallahualam. Baik. Seterusnya. Tak ada, alhamdulillah. Kita berhenti sini. Soalan sama kemudian. Soalan masa akan datang. Wallahualam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.